Jadi yang pertama sekali mesti rukun yang pertama adalah niat. Jadi kalau seseorang itu dia masuk masjid, duduk di dalam masjid tanpa ada niat, i'tikaf, maka duduk dalam masjidnya itu tidak dikira sebagai, i'tikaf. Yang kedua adalah duduk di dalam masjid. So, bila kita bincang tentang al-lubsu, maka, tidak cukup sekadar dia masuk kejap, kemudian dia keluar. Mestilah pada definisi bahasanya, pada maksudnya bila orang kata duduk dekat masjid tu, satu tempoh yang agak lama lah. Dan sebab itu dinamakan sebagai i'tikaf dan juga al-lubsu. Kemudian, bila duduk dalam masjid tidak disyaratkan untuk i'tikaf itu duduk di satu tempat sahaja, ataupun kena duduk sahaja, kena baring sahaja, kena berdiri sahaja, tidak. Dia boleh pilih di mana-mana kawasan di dalam masjid dengan melakukan ibadat-ibadat, solat, baca Quran dan sebagainya. Eee, dan kalau dia nak berjalan pun tidak ada masalah selagi dia duduk berada di dalam, kawasan masjid. Dan, diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i dia wastahabba asy-Syafi'iyyatu an ya'takifa yawman lil khuruji minal khilafi fa inna Aba Hanifata wa Malikan la yujawwizani al-i'tikafa aqalla min yawmin wa huwa wajhun fi madhhabina. Ni, eee, Imam Syafi'i diriwayatkan bahawa dia menggalakkan untuk orang beriktikaf sehari. Kerana apa? Abu Hanifah dan juga Imam Malik, mereka tidak membenarkan iktikaf itu kurang daripada satu hari, kan. Dan ada pandangan satu wajah dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sedemikian. Kemudian disyaratkan juga adalah di dalam masjid. Iktikaf itu mestilah al-mu'takaf fihi, mestilah berada di dalam masjid. Jadi kalau masjid itu masjid yang besar yang dilakukan, solat Jumaat, eee, masjid jami' lah kita panggil istilah, bukan sekadar solat Jumaat, masjid jami', masjid yang besar, maka itu adalah lebih aula kerana jemaahnya itu adalah lebih ramai. Kemudian untuk orang yang beriktikaf itu wal mu'takifu itu mestilah syaratnya samalah, mestilah seorang yang Islam, yang berakal, eee, tetapi tidak disyaratkanlah maksudnya untuk sahnya iktikaf itu seorang yang dah baligh. Maka kalau orang yang dah mumayyiz, dia beriktikaf maka dia akan mendapat pahala, iktikaf tersebut. Okey, kemudian tidak boleh keluar orang yang bernazar, orang yang beriktikaf kerana nazar tidak boleh keluar daripada masjid melainkan kerana keperluan manusia atau keuzuran, contohnya haid ataupun sakit yang tidak memungkinkan dia duduk di dalam masjid. Jadi i'tikaf menjadi batal disebabkan bersetubuh. Ini orang yang bernazar untuk melakukan i'tikaf dan maka dia wajib untuk penuhi, syarat ataupun nazar yang telah dia dibuat. Jadi bila melibatkan nazar ataupun i'tikaf wajib, maka dia tidak boleh keluar melainkan dengan keadaan-keadaan yang tertentu seperti perlu melakukan perkara-perkara yang, tidak ada, tidak boleh dilakukan di dalam masjid, sebagai contoh nak pergi toilet, nak pergi makan dan sebagainya. So, untuk orang yang berniat i'tikaf, 10 hari sebagai contoh, bernazar i'tikaf 10 hari, maka tidak diwajibkan untuk dia melakukannya secara mutatabi'ah, secara berterusan, melainkan dia sendiri yang mensyaratkan perkara perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kalau dia meletakkan hanya syarat saya akan bernazar, i'tikaf 10 hari dan dia telah melakukan, tanpa mensyaratkan mutatabi'ah, tetapi pada, i'tikaf hari yang ke-6, ke-7 sebagai contoh, dia, eee, apa nama, telah melakukan perkara yang membatalkan i'tikafnya, maka dia tidak perlu memulakannya daripada awal. Tapi kalau dia mensyaratkan mutatabi'ah, maka dia perlu mula daripada awal. So, bentuk-bentuk keluar yang dibenarkan, keluar untuk menunaikan hajat, iaitu membuang air, kecil dan juga air besar, ataupun lapar, nak pergi makan. Jadi kalau waktu dia keluar untuk menunaikan hajat, untuk makan dan sebagainya, tidak disyaratkan untuk dia tergesa-gesa. Cukup sekadar dia berjalan seperti biasa, sebagaimana dia berjalan, apa nama, dalam keadaan dia tidak tergesa-gesa.
Okey. Bagi orang perempuan yang, eee, haid pula, kan, ataupun orang lelaki yang, pada waktu dia sedang beriktikaf, dia mimpi basah yang memerlukannya untuk mandi wajib, maka dia boleh keluar daripada masjid tadi dan dia, apa nama tu, mandi wajib. Untuk orang perempuan dia boleh keluar terus daripada masjid. Termasuk juga di dalam keperluan ataupun keuzuran, eee, tidak meneruskan iktikaf itu adalah marad, sakit. Kan. Tak semestinya sakit, contohnya orang yang memang dia memerlukan tidurnya itu, tidurnya itu katil, ataupun untuk orang menguruskan keperluan dirinya, ataupun dia nak pergi, jumpa dengan doktor sebagai contoh. Maka dia boleh keluar daripada, masjid untuk dia, apa nama, menunaikan keperluan tersebut. Jadi bila dia keluar daripada masjid dengan keperluan-keperluan yang dibenarkan tadi, maka, eee, dia tidak membatalkan iktikafnya. Maksudnya, orang ni bernazar, eee, untuk beriktikaf 1 hari. Kemudian pada malamnya, tengah-tengah malam tu dia lapar. So dia keluar pergi makan dan dia patah balik, dia tidak perlu buat satu niat yang baru, cukup sekadar dia menggunakan niat dia yang lama. Dan sebab keluarnya dia untuk pergi makan itu adalah satu keperluan juga. Bagi orang yang bernazar tadi tu yang melakukan i'tikaf wajib, maka dia tak boleh keluar kalau setakat sakit sikit-sikit, apa nama, pening kepala sikit-sikit yang menyebabkan sebenarnya dia masih boleh berada lagi di dalam masjid, baring ke, tidur ke di dalam masjid, makan ubat terus di dalam masjid, maka dia tidak wajib, dia tidak boleh untuk keluar daripada masjid. Okey, wa yabtulu bil wat'i. So terbatalnya i'tikaf itu adalah dengan seseorang itu dia menyetubuhi isterinya atau bersetubuh isterinya. Ini wal-i'azubillah lah, kita mengharapkan supaya tidak berlaku kerana, siapakah yang tergamar untuk bersetubuh isterinya di dalam masjid. So begitu juga dengan, eee, kias kepada bersetubuh itu adalah seseorang yang inzal, air maninya keluar, sama ada dengan tangan sendiri, dengan mubasyarah, kan, menyentuh isterinya sehingga terkeluar air mani, maka, i'tikafnya itu terbatal. Jadi, itu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.